Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nama saya Nur Hidayah. Kita akan teruskan dengan rancangan Malaya kedua. Okay. Rancangan Malaya kedua, seperti yang saya cakap dalam rancangan Malaya pertama, dalam RM1, gagal sebab komunis. Jadi, bila gagal, kerajaan mengekalkan misi rancangan Malaya pertama untuk diteruskan dalam rancangan Malaya kedua. Jadi, kita teruskan. Misi dia untuk merapatkan jurang pendapatan antara luar bandar dan bandar. Okey, seterusnya adalah untuk sekali lagi untuk kurangkan kemiskinan. Dan seterusnya, kali ini pula mereka nak meningkatkan taraf hidup. Sebab kalau sebelum ni, dalam video sebelum ni, saya cakap fokus dia adalah untuk mempelbagaikan sumber. Dan benda tu telah separuh berjaya. Yang sumber adalah 50% berjaya. Jadi, mereka masih lagi beri penekanan. Tapi sekarang ni penekanan telah beralih kepada tingkatkan taraf hidup rakyat pula. Taraf hidup masyarakat luar bandar. Okay. Antara penekanan kepada rancangan Malaya kedua adalah pertama, pergiatkan pembukaan tanah, dan ini adalah di bawah Felda. Lagi, tingkatkan keluaran dan kurang kebergantungan import, infrastruktur, peluang pekerjaan, bilik gerakan negara, dan juga adalah mengatasi masalah pemasaran. Yang ini diletakkan di bawah agensi baru, iaitu FAMA ataupun yang dikatakan sebagai Federal Agricultural Marketing Authority. Bila dia sebut dekat sini marketing, jadi keyword dia marketing, so maknanya pemasaran juga. Okey. Dia fokus kepada pemasaran. Tadi Rida pun ada pemasaran juga, tapi sekarang ni kita fokus pemasaran sahaja sebab Rida tadi ada banyak kerja lain juga. Okey, seterusnya kita pergi kepada flow. Untuk rancangan ni saya memang akan buat flow sebab untuk bagi awak faham sebetul-betulnya. Okey. Maaf. Okey, kita teruskan dengan flow. Pertama sekali, Felda telah ditubuhkan. Felda buka tanah. Bila Felda buka tanah dan juga bila Felda bergabung, Felda dan Kementerian bergabung, meletup. Felda buka tanah, Kementerian sediakan infrastruktur. Infrastruktur tu adalah seperti teknologi dan sebagainya. Ni adalah salah satu infrastruktur. Kejap lagi kita akan pergi balik pada infrastruktur. Kementerian sediakan infrastruktur seperti teknologi dan ilmu pengetahuan, macam seminar semua tu. Maka, bila dah ada tanah, hasil pertanian dapat ditingkatkan. Bila hasil pertanian meningkat, maka dengan itu dapat tingkat pengeluaran dekat sini dapat dicapai. Felda pun buka tanah, maka import punya bergantung pun kurang. Faham tak? Jadi, bila import pun berkurang, maka dengan itu ekonomi meningkat. Ekonomi negara meningkat. Bila ekonomi negara meningkat, maka kerajaan dapat sediakan infrastruktur yang lagi bagus. Infrastruktur ni adalah daripada perumahan baru. Selain daripada perumahan baru, ada juga dalam bidang kesihatan. Jadi semua ni akan membawa balik kepada kerajaan dapat sediakan balik kepada rakyat, kepada masyarakat. Jadi penekanan yang ni, infrastruktur telah dicapai. Selain daripada itu, semua ni hasil untuk buka tanah, pertanian, import, ekonomi membawa kepada satu perkara, iaitu peluang pekerjaan. Nak bina macam-macam, perlu tenaga buruh. Nak hasil pertanian bagus, perlu ada petani, perlu ada pemasak. Dekat sini pun ada kerja. Kat sini ada kerja. Kat sini ada kerja. Dekat infrastruktur pun ada kerja. Dekat sini pun ada kerja. Kat infrastruktur, perumahan, kesihatan, nak bina semua ni, nak rancang, arkitek semua tu. Jadi semua ni membawa kepada peluang pekerjaan. Bila dah ada peluang pekerjaan, barulah dapat kurang kemiskinan.
Bila kurang kemiskinan, rapat jurang. Bila rapat jurang, taraf hidup masyarakat meningkat. Maka, tercapailah misi ni. 3 misi. Okey, kita pergi balik. Pertama, Felda buka tanah dengan kerjasama kementerian sediakan infrastruktur seperti teknologi dan juga ilmu. Dan seterusnya adalah hasil pertanian. Bila untuk meningkatkan hasil pertanian. Bila hasil pertanian meningkat, kita ada pekerja, kita ada petani, maka ada peluang pekerjaan. Bila hasil pertanian meningkat, import meningkat. Maaf. Import bergantung import kurang dan ekspor naik. Jadi ekonomi meningkat. Tapi dekat sini ada masalah pemasaran. Jadi masalah pemasaran ini diatasi oleh Fama. Masalah pemasaran ni sebenarnya datang daripada bila dah ada banyak pertanian, dah ada banyak hasil, mestilah ada masalah macam serangga perosak semua tu. Jadi Fama ni juga adalah yang mengatasi semua ni dan mestilah mereka ada masalah dalam untuk memasarkan. Jadi masalah pemasaran seperti serangga tu pun sebenarnya adalah satu masalah yang perlukan strategi, dan agensi yang terbabit adalah Fama, Federal Agricultural Marketing Agency Authority. Jadi kurang bergantung import, ekspor. Import berkurang, ekspor bertambah, ekonomi negara meningkat. Jadi kerajaan dapat bina lebih banyak infrastruktur, perumahan dan kesihatan. Sekaligus semua ni yang saya tandakan K ni akan membuka peluang pekerjaan. Bila peluang pekerjaan dibuka, kurang kemiskinan. Bila kurang kemiskinan, akan rapatkan jurang antara luar bandar dan bandar. Dan seterusnya, taraf hidup meningkat. Maka RM2 rancangan Malaya kedua berjaya sebahagiannya. Sebab masih kita tak boleh cakap berjaya sepenuhnya, sebab setiap perancangan mestilah sekurang-kurangnya paling-paling pun 60% berjaya, sekurang-kurangnya berjaya berubah. Okey. Itu saja. Jika kalau ada soalan tanya, boleh like and subscribe. Thank you.